Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Zati Rashid dalam liputan Sirius. Perkembangan COVID-19 di Singapura. Kes baharu Republik itu semalam melepasi 5,000 kes dan ia pertama kali direkodkan. Kementerian Kesihatan MOH melaporkan 5,324 kes baharu dengan 10 lagi kematian akibat komplikasi virus berkenaan. Kes kematian membabitkan individu berusia antara 54 dan 96 tahun. Ini menjadikan jumlah kematian di Singapura akibat coronavirus meningkat kepada 349 kes. Kes positif semalam meningkat berbanding 3,277 kes yang dilaporkan kemarin. Data dikeluarkan MOH menunjukkan daripada 5,324 kes baharu, 5,312 kes membabitkan jangkitan tempatan merangkumi 4,651 kes dalam komuniti dan 661 kes membabitkan asrama pekerja. Setakat semalam, Singapura melaporkan keseluruhan kes COVID-19 sebanyak 184,419 sejak pandemik bermula di negara itu. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sedang menjejaki dengan teliti subvarian Delta bagi menentukan sama ada ia lebih mudah berjangkit berbanding strain asal. Ia berikutan peningkatan semula kes COVID-19 di seluruh dunia. WHO turut mengkaji sama ada manusia lebih tahan terhadap subvarian dikenali AY4.2 yang dikesan di sekurang-kurangnya 42 negara. Subvarian ini menyumbang kira-kira 5.9% daripada semua kes Delta yang dilaporkan di Britain dalam tempoh seminggu bermula 3 Oktober. Sebagai sebahagian daripada jangkitan, peningkatan jumlah kes dalam kalangan mereka yang berumur di bawah 25 tahun dilaporkan sejak awal Julai, khususnya di Eropah dan Pasifik Barat. Ini kemungkinan disebabkan individu lebih tua lebih cenderung diberi vaksin atau golongan muda lebih cenderung bergaul secara sosial. Kemungkinan virus juga menular di sekolah berikutan lebih ramai golongan muda kembali menjalani pembelajaran secara bersemuka. Menurut WHO, pihaknya memiliki data 123 juta kes COVID-19 dengan 51% adalah wanita. Setakat ini, 47% penduduk dunia menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin COVID-19. Rakyat Ukraine didesak untuk mendapatkan vaksin COVID-19 setelah negara itu menguatkuasakan pendekatan anti-COVID-19 baharu dalam usaha mengekang lonjakan kes positif dan kematian. Negara itu memulakan program inokulasi sejak Februari lalu, merekodkan lebih 291,000 orang menerima vaksin dalam tempoh 24 jam yang lalu. Pihak berkuasa pada awalnya bergelut mendapatkan bekalan vaksin dan sejak itu giat meyakinkan rakyatnya yang ragu-ragu untuk menerima vaksin. Bagaimanapun, sekatan baharu yang mewajibkan vaksin baru-baru ini menyaksikan orang ramai berpusu-pusu ke pusat pemberian vaksin dengan lebih 1.6 juta suntikan diberikan minggu ini berbanding 906,000 suntikan minggu sebelumnya. Terdahulu, Ukraine yang kekurangan sumber perkhidmatan kesihatan melaporkan 734 kematian akibat COVID-19. Meskipun 3 vaksin tersedia di negara ini, namun hanya 18% penduduk negara itu lengkap divaksin. Sebuah kenderaan polis diserang ketika melakukan rutin kawalan pada malam Selasa di wilayah Khyber Pakhtunkhwa, barat laut Pakistan yang menyebabkan 4 anggota polis maut. Seorang suspek bersenjata yang menunggang motosikal melepaskan tembakan terhadap kenderaan polis pada lewat malam Selasa. Timbalan Pesuruhjaya Daerah Laki Marwah Iqbal Hussein berkata, penjenayah itu melarikan diri dari tempat kejadian selepas melakukan serangan sambil menambah bahawa operasi mencari di kawasan itu telah dilancarkan untuk menangkap mereka. Kesemua pintu masuk dan keluar daerah itu juga dikawal sepenuhnya oleh polis untuk menahan penjenayah yang melarikan diri. Menurut media tempatan, kumpulan militan yang diharamkan Tehrik-i-Taliban Pakistan mendakwa melakukan serangan itu dalam satu kenyataan yang dihantar kepada media. Bagaimanapun, ia belum disahkan secara rasmi. Sekian dahulu liputan Sirius. Teruskan menonton rancangan menarik yang bakal menyusul selepas ini.